اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Domba memang menjadi tabiat orang-orang Melayu ni yang mengamalkan ilmu dunia. Perkara yang berlaku secara kebetulan tu dianggap sebagai perkara yang benar dan mesti. Mereka dah lupa kebesaran Allah. Akal fikiran yang diberikan oleh Allah pada mereka tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sinilah syaitan memesongkan iktikad kita sebagai orang Islam. Datuk memberikan ceramah singkat. Saya lihat domba terdiam. Dia sandarkan badannya ke dinding sambil melihat pokok-pokok buluh di dalam biliknya yang sudah lintang pukang kedudukannya. Daun buluh juga sudah kelihatan layu. Datuk segera bangun lalu mengambil buluh kuning yang terletak atas peti hitam. Buluh kuning itu diletakkan di celah ketiak kirinya. Mari kita selesaikan kerja ni, domba. Ke mana lagi kita nak pergi ni, Tuan? Jangan kau panggil aku tuan. Panggil nama atau kawan saja, ujar Datuk sambil melangkah ke pintu. Saya segera bangun, begitu juga dengan domba. Sampai di muka pintu, Datuk berhenti sebentar. Dia merenung ke arah saya dan domba. Ni sekarang ke mana kita nak pergi? Soal domba dengan nada suara yang agak cemas. Ke hutan, mencari kolam tinggal untuk membuang ni, balas Datuk sambil menunjukkan buluh kuning yang terkapit di jelah ketiaknya. Tanpa membuang basa lagi, kami pun keluar dari bilik khas domba yang terletak di bahagian belakang kedainya. Ketika melintas di ruang kedai, saya lihat ramai juga orang yang minum kopi di situ. Domba terus menemui salah seorang pekerja sambil bercakap sesuatu. Lepas itu domba kembali mengekori Datuk hingga ke tepi jalan raya. Datuk merenung ke langit lagi. Cuaca baik ni, katanya. Ke mana kita nak pergi ni, Tok? Ke bukit sana. Telunjuk Datuk mengarah ke sebuah bukit yang terletak cukup jauh. Nampaknya berbalam-balam dari tepi jalan. Saya mula membayangkan tentang kesusahan yang akan dialami untuk sampai ke tempat tersebut. Saya terbayangkan pacat gunung yang laparkan darah. Saya terbayang binatang-binatang buas dan akar-akar kayu. Mau sajalah saya mencadang kepada Datuk supaya membatalkan hasratnya tu. Tetapi saya tak berani nak suarakan pada Datuk. Mari, kita jangan buang masa lagi. Datuk pun melangkahkan kaki kanannya. Saya dan domba juga melangkah, tetapi saya tak berapa pasti sama ada saya melangkah kaki kanan atau kaki kiri dulu. Bagi saya, kaki kanan atau kiri tetap sama. Pokoknya, mesti sampai ke tempat yang dituju. Itu pendapat saya lah. Pendapat seorang cucu yang berani-berani takut dengan datuknya. Ini satu sikap yang tak wajar wujud dalam diri seseorang yang mahu menjadi orang berilmu macam Datuk. Kerana itu agaknya, saya tak punya cita-cita walau sebesar biji saga pun untuk menjadi macam Datuk. Tetapi saya terhibur mengikutinya ke mana-mana. Lebih kurang setengah batu kami berjalan kaki di tepi jalan raya menuju ke arah Tanjung Malim. Sampailah kami di satu selekoh berdekatan dengan sebuah bukit kecil. Datuk menyuruh kami berhenti berjalan. Kita masuk ikut sini, kata Datuk. Awak tahu ke jalannya? Tanya domba. Ikut sahaja, cakap saya, balas Datuk sambil tersenyum memandang ke arah saya. Saya keberatan sekali untuk melangkah kaki masuk ke dalam hutan kecil di tepi jalan yang dipenuhi dengan rimbunan pokok-pokok yang subur. Beberapa orang pemandu kenderaannya lalu di jalan raya merenung ke arah kami yang berdiri di tepi jalan. Mereka merasa hairan melihat kami berdiri di situ sambil merenung ke bukit kecil. Badan saya mulalah berpeluh di panah matahari yang cukup terik. Melihat kedudukan matahari ketika itu, saya meramalkan sudah hampir pukul 12 tengah hari. Mari. Datuk terus menarik tangan saya ke dalam hutan kecil. Domba mengikut dari belakang. Lebih kurang 20 minit berjalan, saya sudah tak mendengar lagi bunyi kenderaan di jalan raya. Kiri kanan saya dipenuhi dengan pokok-pokok besar yang tinggi. Cuaca agak lembap. Sinar matahari tak dapat menembusi kawasan yang kami lalui kerana dilindungi oleh pokok-pokok besar. Suara burung liar bersahut-sahutan di samping suara reda yang rimba yang memanjang dan menyeramkan. Perjalanan saya tidak begitu lancar.
Saya terpaksa melangkah dengan hati-hati supaya tidak tersepak akar-akar rotan dan kayu yang menjalar di situ. Saya lihat domba tidak mengalami masalah seperti yang saya hadapi. Dia melangkah dengan rancak dan bersemangat, tetapi wajahnya sentiasa dibayangi rasa cemas. Sesekali dia mengeluh macam orang yang putus asa. Datuk terus juga melangkah tanpa mempedulikan keadaan diri saya dan domba. Dia tak mahu ambil tahu sama ada kami ni rasa dahaga ke letih ke. Perjalanan menuju ke bukit tersebut kian pula sukar. 2-3 kali saya terjatuh terlanggar akar kayu. Nyamuk hutan yang besar kian ganas menyerang saya dan domba. Suara nyamuk itu cukup nyaring dan kuat sekali. "Dahaga, saya dahaga lah tu," jerit saya. Datuk mematikan langkahnya lalu menghampiri ke pokok besar yang berjuntaian dengan akar-akar sebesar lengan budak. Salah satu akar itu Datuk potong dengan goloknya. "Mari minum," katanya sambil mengulurkan akar yang mengeluarkan air yang jernih itu kepada saya. Air dari akar kayu itu terus saya sedut hingga rasa dahaga hilang. Domba juga melepaskan rasa dahaganya seperti yang saya lakukan. Tetapi Datuk tidak berbuat demikian. Dia cuma membasuh muka sahaja. "Jauh lagi ke tu?" tanya saya. "Tak jauh lagi. Kira-kira selari angin saja." "Selari angin tu apa dia pula tu?" "Jarak selari angin tu kira-kira 2 batu lagi." Terang Datuk sambil ketawa. Saya dan domba mengeluh. 2 batu berjalan dalam hutan bukanlah satu perkara yang senang. Tu betul tu. Betul lah ni saya mencela. Saya naik kereta nak kena masuk ke dalam hutan. Jarak dia lebih kurang 2 kilometer. Tapi dah masuk jalan hutan dia jadi lebih kurang 9 kilometer. Ambil kau. Baik kita teruskan. "Jangan duduk lama sangat. Mari kita pergi sekarang." Sebaik saja mendengar cakap Datuk itu, saya dan domba segera bangun dan meneruskan perjalanan dalam hutan yang tidak berapa saya senangi itu. Saya menyumpah-nyumpah dalam hati bila saya terpaksa mendaki bukit yang di lerengnya dipenuhi dengan pokok-pokok beretam dan kelubi yang berduri tajam. Kalau kurang hati-hati melangkah, pasti tergelincir dan jatuh dalam rimbunan pokok bertam dan kelubi. Anda tentu dapat membayangkan. Amboi, dia tulis sini anda, dahsyat. Anda tentu dapat membayangkan betapa sakitnya badan bila duri-duri yang tajam tu mencucuk daging tubuh saya yang lembut ini. Dia punya cerita macam manja pula ni. Tamat. Setelah bersusah payah mendaki, akhirnya kami sampai ke puncak bukit yang tinggi menjulang itu. Dari puncak bukit itu, saya dapat melihat hutan yang cukup luas menghijau dengan dedaun kayu. Pemandangannya amat menarik dan cantik sekali. Keadaan bertambah menyenangkan bila angin menyentuh kulit muka dan badan. Terasa sejuk dan nyaman sekali. Awan kelihatan berarak dengan tenang. Tidak ada suara burung hutan ataupun monyet, kecuali bunyi deru angin dan sesekali kelihatan burung helang yang terbang rendah di bawah puncak bukit. Rasa susah dan penat saya hilang dengan sendirinya bila berhadapan dengan keadaan alam yang begitu indah. Sungguh indah ciptaan Allah, keluh batin saya sendirian. Kalau tak silap, kita sekarang ni dah berada di sempadan antara negeri Pahang dan Selangor ni, ujar Datuk yang bersandar di pangkal pokok besar. Sebaik saja dia bercakap, Datuk segera bangun. Macam boleh agaklah bukit dia yang berhadapan dengan saya kot sekarang ni. Tinggi bukit dia, tinggi. Tapi jauh lah. Dia berjalan menuju ke arah barat daya tanpa mengajak saya dan domba ikut serta. Dalam waktu beberapa minit, Datuk hilang dari pandangan kami, dilindungi oleh pokok-pokok besar yang tumbuh gagah di situ. Saya dan domba berpandangan, bimbang juga dengan tindak tanduk Datuk itu. Rasa bimbang itu hilang bila Datuk muncul dengan tiba-tiba dari arah belakang kami. "Aku dah jumpa kolam tinggal," beritahu Datuk pada kami dengan wajah yang riang. Datuk terus mengajak kami menuju ke kolam tersebut. Dalam ni kalau ada geng-geng hiking yang jenis-jenis kaki hiking dekat belah-belah Tanjung Malim ni, kalau biasa naik boleh kod komen kolam belah mana. Saya bukan kaki hiking masalah itu. Saya kaki apa tak tahu ni. Jarak kolam tinggal dari tempat mula-mula kami berhenti lebih kurang 5 rantai. Kedudukan kolam itu betul-betul berada di tengah puncak bukit. Bentuknya macam kawah dan tebingnya agak curam sedikit tanpa ditumbuhi sebarang jenis rumput. Kolam itu tidaklah berapa besar, panjangnya pula dianggarkan 10 kaki dan lebarnya di antara 5 hingga 6 kaki. Airnya cukup jernih.
Bahagian atas tebing kolam itu dikelilingi oleh pokok besar dan bertam. Kerana kolam itu berada di bahagian tengah puncak bukit, airnya dapat menerima sinaran matahari dengan cukup sempurna. Anehnya, walaupun kolam itu dikelilingi oleh pokok-pokok besar, tidak ada sehelai pun daun dari pokok-pokok tersebut jatuh ke kolam ataupun tersadai di tebingnya. Saya merasakan kolam itu bagaikan dijaga oleh orang tertentu dengan begitu rapi dan baik sekali. Datuk terus berpusing di bibir kolam itu sebanyak 3 kali. Kemudian, Datuk mengambil ranting kering lalu dicampakkan ke dalam kolam. Air dalam kolam itu berombak. Tempat yang sesuai ni, kata Datuk sambil bertinggung di bibir kolam. Sepasang matanya merenung tajam pada air kolam. Dia menajamkan mulutnya sambil menghembuskan angin. Dalam kolam ni tak ada ikan. Kolam ini juga bukan tempat binatang minum. Tambah Datuk lagi sambil berdiri. Saya dan Dumba berpandangan sama sendiri. Tak berani nak soal atau bertanya sesuatu pada Datuk. Kita tak boleh membuang jenis bisa ke dalam kolam yang jadi tempat binatang minum atau tempat ikan. Perbuatan macam tu, satu perbuatan yang kejam, menyeksa makhluk lain untuk kesenangan diri sendiri. Kerana itu, aku ajak kau kemari. Datuk berleter lagi. Dumba terdiam. Dia nampak resah tidak menentu. Macam ada sesuatu yang menekan perasaannya. Semuanya kita tamatkan di sini ya Dumba. Dan kau rela aku melakukan semuanya ni? Datuk mengajukan pertanyaan sambil merenung wajah Dumba dengan tepat. Dumba menganggukkan kepala sambil menyembunyikan rasa cemasnya dari pengetahuan Datuk. Kau takut ke Dumba? Ya, saya kira hidup saya juga akan berakhir dekat sini. Jangan jadi bodoh lah. Datuk marah dengan tiba-tiba. Suara Datuk yang meninggi itu membuatkan Dumba terkejut. Rasa takut dan cemas hilang dari diri Dumba. Datuk segera mengambil buluh kuning yang tersepit di celah ketiaknya. Buluh itu dijulangnya 3 kali ke udara sambil mulutnya membacakan sesuatu dengan pantas. Datuk mencabut sebatang pokok yang besar yang kira-kira sama besar dengan betis budak berusia 6 tahun. Datuk terus mengikat buluh kuning pada bahagian akar pokok tersebut dengan tali guni. Kemudian Datuk terus membenamkan akar pokok dan bawang kayu ke dalam kolam. Bawang kayu Macam mana rupa bawang kayu? Saya nak kena Google nanti ni. Cara Datuk membenamkan pokok tersebut juga agak ganjil. Dia tidak perlu masuk ke dalam kolam. Apa yang dibuatnya ialah berlari sebanyak 7 kali mengelilingi kolam dan akhirnya dia melompat menyeberangi kolam dari sebelah kiri ke kanan. Bila dia yakin yang dirinya berada betul-betul di tengah kolam, barulah pokok yang dicabutnya itu ditekan ke dalam perut kolam. Datuk berada betul-betul di bahagian tengah kolam itu tidak lama. Dia berada di situ lebih kurang 3 minit saja. 3 minit siapa cakap tak lama? Cuba tahan nafas dalam air. Lama tak lama? Lama 3 minit tu. Dan keadaannya seperti orang terbang dengan kedua belah kakinya lurus ke arah tebing kolam. Manakala tangannya terus menekan pokok yang masih berdaun itu ke perut kolam dengan penuh tenaga. Bila tugasnya selesai, Datuk memusingkan badannya ke udara dan bergerak ke tepi tebing sebelah kiri. Dia berdiri di situ seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu. Semua kejadian yang saya anggap amat menakjubkan itu berlaku bagaikan mimpi di hadapan mata saya dan Dumba. Datuk segera menghampiri kami. Saya lihat pokok yang Datuk cacatkan di tengah kolam itu bertukar warna. Daunnya yang hijau segar terus menjadi layu dan kering, begitu juga dengan batangnya. Air dalam kolam yang tadinya jernih dan tenang segera bertukar menjadi kelabu dan berbuih. Macam buih sabun. Buih-buih itu pula mengeluarkan asap di permukaan kolam. Datuk melihat kejadian itu dengan tenang. Bila asap di permukaan kolam tinggal itu hilang, Datuk menyuruh saya mencari pucuk bertam dan kelubi. Dumba pula disuruhnya mencari kulit pokok samak dan kulit jelutong. Kulit pokok itu harus diambil dari arah kanan ke kiri. Semua yang Datuk inginkan dapat saya dan Dumba adakan. Semua ramuan itu Datuk biarkan berada dalam kolam selama setengah jam. Bila tempohnya sudah cukup, air kolam kembali jernih. Kejap ya, bunyi motor kuat sangat ni. Bila tempohnya sudah cukup, air kolam kembali jernih dan pokok yang Datuk benamkan di tengah kolam kembali segar. Dumba, ibu santau yang kau simpan ini kan, yang kau simpan ni akan kekal selama 10 keturunan dalam keluarga kau. Bisanya macam bisa asal. Kau sudah membuangnya dan ibu santau tidak akan mencari sesiapa pun untuk mencari tuannya. Terang Datuk pada Dumba.
Saya lihat Dumba menarik nafas panjang. Dia terus memeluk Datuk dengan eratnya. Datuk terus menepuk-nepuk bahunya dengan penuh mesra. Saya terlepas dari kuasa setan. Saya harap sangat keturunan saya yang akan datang takkan jadi pembunuh akibat mewarisi ilmu santau yang tak pernah saya minta ni, kata Dumba sambil mengesan air matanya. Datuk terus menasihatkan Dumba supaya bertenang. Terharu juga perasaan saya melihat peristiwa yang terjadi di antara Dumba dengan Datuk di tengah hutan itu. Bila keadaan sudah tenang, Datuk mengambil pucuk bertam, kelubi dan kulit pokok samak serta kulit pokok jelutong. Datuk mengambil dengan tangan sambil memasukkan separuh dari kakinya ke dalam kolam. Dengan izin Allah yang Maha Besar, kerja aku berjaya. Suara Datuk lemah. Dia terus membacakan Al-Fatihah dan doa kesyukuran.